Nanti cari pasal orang kata. Yang makan dah ubat kolesterol, anda kena teruskan makan. Biasanya sampai mati. Selagi anda tak buat perubahan ke atas pemakanan. Dan hari ini, kalau saya bentangkan pasal ubat kolesterol, kalau viral benda ni, memang kena marahlah doktor. Dia akan cakap, cari pasal sebab apa? Nanti orang awam semua tak nak makan ubat kolesterol kalau dah tahu side effect ubat kolesterol. Sebab saya nak bisik kepada anda, doktor yang tinggi kolesterol, dia sendiri tak nak makan ubat kolesterol, tahu tak? Tak percaya tanya doktor, betul tak? Tak percaya tanya doktor. Tapi of course ada yang makan, that's sebab which ramai juga yang tahu dia punya side effect, dia orang sangat takut. Okey. Tapi jangan pandai-pandai berhenti makan. Ini saya nak pesan sekali lagi, jangan pandai-pandai nak berhenti. So saya nak tunjuk kepada anda bagaimana hormon inilah yang dirembeskan oleh kelenjar, dia akan masuk dalam saluran darah dan dia akan pergi ke target punya tempat untuk mengawal atur ngantuk, mengawal atur penyembuhan, mengawal atur lapar, mengawal atur nak marah, mengawal atur kita rasa was-was, gelisah, takut, bimbang. Ini semua kerja dia. Hormon semua yang kawal. Okey? Dan kalau kita tengok lagi, apakah hormon yang dikaitkan dengan weight gain? Kalau anda tengok, thyroid deficiency, estrogen dominance biasanya akan besar bahagian pinggul, bahagian buah dada, dan androgen imbalances, hilang kita punya otot. Vitamin D deficiency biasanya akan nampak kegemukan di bahagian tengah, visceral fat gain. Insulin resistant, ini masalah insulin, memang akan gemuk bahagian perut. Tak payah tengok perut orang sebelah, confirm akan buncit. Okay, dan juga common cause of insulin resistant. Okay, ada dekat bawah ni. Okay, tak apa. Now, first step ialah kita nak kena faham dulu about insulin. Inilah yang menyebabkan hari ini kenapa anak-anak muda merana penyakit kencing manis yang tidak ada pengakhiran dia. So, saya nak bagi tahu kepada anda, sebelum ini kelas saya, yang siapa yang dah attend, saya akan cerita insulin ini dirembeskan oleh beta cell. Tapi hari ini saya nak kongsi dengan anda bukan saja beta cell yang ada. Kita ada alpha cell, kita ada beta cell, dan kita ada delta cell dalam pankreas kita. Yang mana ini semua berada di dalam islet of Langerhans. Penemu dia yang menemui ada kelompok-kelompok sel di dalam kita punya organ pankreas ni, ada kelompok-kelompok, dan kesemua ini dia buat kerja-kerja yang berbeza. Kita tak tahu semua benda ni kan? So ada dalam Telegram Masterclass, saya akan kongsi dengan lebih detail lagi. Dan ini adalah insulin reseptor kita. Bila insulin dah keluar daripada kelenjar dia, bila dia nak fungsi, dia kena melekat pada dia punya reseptor dekat dinding sel. Dan bagaimanakah reseptor itu bergerak ke dinding sel is amazing. Saya nak bagi tahu anda, it's sort of like orang kata kereta kawalan jauh lah. Anda bayangkan, anda kontrol kereta, you boleh bayangkan tak kereta tu bergerak? Kan, budak-budak main kan? Boleh tak anda imagine sebenarnya apa yang berada di antara controller anda dengan kereta tu? You boleh nampak tak benda tu? Nampak tak dengan mata benda tu? Kita tak nampak, betul tak? So, kita tak pernah tertanya-tanya benda tu kan? Benda yang sama berlaku dalam sel kita. There's a thing yang kita tak nampak, tapi the sort of like dia kontrolkan benda tu. Tapi di antara ini tak ada apa-apa. Betul tak? Tak ada apa-apa di antara controller kita dengan kereta tu kan? Tapi dia kontrolkan benda tu seolah-olah dia bergerak begitu. Okay. Jadi anda bayangkan, Masya Allah, complicated slide ni kan? Saya tutup dululah, kesian anda. Itulah nak cakap kan, bagaimana kita punya sel ini functions. Tapi saya tahu anda semua dah panik. Tak apa. Nak ceritanya bagaimana saya ulaskan dalam bahasa Melayu untuk kita mudah faham. So you rasa ada tak orang nak buat kerja ni? Saya nak tanya pada anda. Ada tak? Ada tak doktor nak cerita kat anda sampai tahap ni? So sakit kau punya pasal lah kan bagi dia orang. Is you have to, orang kata, survive on your own. Doktor hanya assist. You have to thank doktor for that. Now, kita akan sentuh pula apakah insulin dan pankreas lagi dengan melihat
dalam pankreas kita, inilah hormon yang akan dirembeskan insulin. Tapi yang lain-lain inilah hormon yang juga mengawal paras gula. Jadi anda pernah jumpa tak orang yang kencing manis, dia jumpa dah doktor, tapi dia cakap, doktor, saya punya paras gula ni macam turun naik macam tak stabil lah. Ataupun dia cakap, doktor, saya makan dah ubat, tapi lepas 2 bulan saya tengok gula saya tinggi lagi, doktor. Ada tak yang macam tu? Sebab dia tak faham, bukan hanya insulin yang kawal you punya paras gula. Glucagon, somatostatin, kortisol, growth hormone, adrenaline, ini adalah hormon yang mengawal paras gula. Sebab itulah ramai orang dia hairan, saya dah jaga makan, tapi kenapa gula saya tinggi lagi? Ataupun saya tak minum pun air manis, tapi gula saya tinggi, mencacak-cacak lagi. Sebab dia tak faham bahawa 1, 2, 3, 4, 5 lagi hormon lain yang mengawal paras gula yang tidak ada kaitan pun dengan apa yang anda makan. Macam tak nak datang kelas lagi, tak nak jumpa Sifu lagi, nak pandai-pandai lagi seorang diri. Tak apa, saya cakap, saya tak ada rugi apa-apa. Anda tahu apa yang terjadi sekarang. Now, kalau kita tengok, pankreas ini ada di belakang organ perut. Hanya 1 hingga 2% sahaja daripada seketul organ itu. So katalah ini seketul organ, hanya 1 to 2% sahaja, ni seketul organ yang bertanggungjawab merembeskan hormon. Kecil tak? Kecil gila kan? Organ besar tapi sel yang terlibatnya sikit sahaja. Itu adalah 1 juta islet of Langerhans. Dalam 1% itu ada berjuta kelompok-kelompok pulau-pulau sel. Kita tengok pulau kan macam kecil-kecil kan. Begitulah dalam pankreas kita. Kita pernah tahu tak semua benda ni? Main hentam je kan, makan je, asal sedap je kan. Ambil kau kata. Tengok, ada 4 jenis populasi. Alpha cell yang dalam 1 juta ni, dia yang rembeskan glucagon. Beta cell insulin, delta cell somatostatin, dan F cell ini yang pancreatic peptide, di mana dia menghentikan pengeluaran hempedu daripada pundi dia. So you can imagine that pankreas bukan hanya merembeskan insulin. So sesi-sesi saya yang sebelum ni memang saya bercerita tentang pankreas, insulin, but it's actually there is more. So that's why saya akan cakap you have to learn more things. Okay, so ini apa yang kita nak cakap. Ketika kehadiran gula dan ketika tidak ada kehadiran gula. Ini ketika ada gula, maksudnya ketika you makan. Ini ketika you tak makan. Proses ini kita namakan homeostasis. Homeostasis adalah proses di mana badan kita dia adjust untuk balancing. Contoh macam ni, you naik jongkan jongkit. Tahu jongkan jongkit? Okay, jongkan jongkit kan. Okay, mula-mula you naik macam okay je 2 orang kan. Tiba-tiba seorang ni macam jadi ringan. So macam mana? Yang ni tak turun kan. So tiba-tiba orang ni kena duduk balik supaya dia macam tu. Itulah gula kita. Dia kena duduk macam ni. Dia tak boleh tinggi, dia tak boleh rendah. So proses ini pengawal atur dia. Tengok proses ni. First anda tengok homeostasis gula. Okay, jumlah gula 70 hingga 110. Ini normal. Dia kena biar duduk level ni. 110 miligram per deciliter. DL, deciliter. So apabila anda tengok rising blood glucose, anda dah makan dah, ni nak gula dah tinggi dah. Nampak tak? Beta cell pun keluarkan insulin. ZAS keluar insulin. So 4 benda ni akan berlaku. Guna insulin, bakar energi, biar jadi tenaga. So gula akan turun. Bila gula turun, you akan balance up balik, you makan balik. Bila you tak makan, okay, tengok bila kita tak makan, glucose level mula-mula disturb. You tak makan, you tengah stress, pressure, tak sempat makan, jam dalam kereta, tak sempat berhenti. Okay, tak sempat makan. Alpha cell akan terus secrete glucagon. You tak sempat makan ni, you tak sempat makan, saya cakap glucagon. Glucagon ni akan guna terus simpanan. Simpanan
untuk jadikan gula. So you akan tak makan pun okey juga sebenarnya. So boleh sustain. Okay, dan blood glucose concentration rise, gula pun naik, you pun stabil balik, boleh teruskan kerja balik. Nampak tak? So proses ini berlaku. Okay, now saya nak share dengan anda. Okay, ini sama juga bagaimana makanan yang turun daripada perut kita, GI tract, dia dicerna menjadi glukos, fruktos dan galaktos, dan semua benda ini melibatkan hati. Okay, so itu pecahan yang kita akan cerita lagi detail. Saya bagi tahu ini adalah 5 fasa homeostasis gula, dan menjadi sebab kenapa hari ini ramai orang cuba buat IF, dia tak berjaya, ataupun intermittent fasting. Siapa pernah dengar perkataan intermittent fasting? Angkat tangan. Dengan kata lain, intermittent fasting ini dia tak makan untuk satu tempoh tertentu. Okey, tapi dia tak berjaya turun berat sebab dia tak faham 5 fasa homeostasis gula. So, saya nak bagi tahu anda, first fasa, well fed state. Maksudnya apa? Dia cukup makan. Fasa ini adalah fasa anda sekarang. Makan breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Jadi, badan tak perlu takut. Energi ada sentiasa. Ini well fed state. State yang kenyang. State yang cukup makan. State orang-orang kaya. Duit ada. Makanan banyak. Dalam peti ais penuh. Supermarket sebelah ni je. So, well fed state. Tak ada masalah. Makan breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Okay. Apabila berlakunya sakit, bila dah mula sakit, masuk hospital, masuk ward, boleh lagi tak makan macam biasa? Tak ada dah. Nampak tak kenapa hari ini Allah SWT menjadikan kita ini bila sakit tak ada selera? Itulah yang saya nak pesan kepada anda di luar sana. Kita yang sihat ni, tolong jangan paksa orang sakit makan. Boleh tak? Ini tak faham juga konsep. Dia kata, dia susah hati dia tengok orang tu tak makan. Dia kata, ini apa ni tak makan ni kan? Nanti lagi tak sembuh, macam mana ni? Sebab dia nampak orang sihat associate makan. Sakit dia tak makan. So nak suruh dia jadi normal, makan. So you nak paksa dia makan. Jadi pressure tak orang sakit? Pressure. Allah dah jadikan apabila you sakit, jangan cakap. You soronglah makanan yang paling lazat yang dia pernah telan seumur hidup dia. Dia akan tengok sebelah mata je, macam ni je. Macam tu je. Tak heran. Dia tak makan, dia tak ada selera. Don't talk about selera. Dia tak nak makan. There's a reason kenapa Allah jadikan selera kita tersekat ketika sakit. Tapi manusia tak pernah menghayati. Sebaliknya suka memaksa keadaan. Faham tak? Manusia suka memaksa keadaan. Fasa kedua kita panggil glycogenolysis. Glycogenolysis ini tak sampai lagi sakit. Fasa ini biasanya fasa you jam kereta 12 jam, especially balik raya. Balik raya jam kereta 14 jam. Boleh singgah makan ke? Tak singgah dah kot. You nak singgah R&R, you tak singgah kot. Penuh nak parking macam mana? So you meranalah dalam kereta, tak makan. Tapi jangan risau, sebab glycogenolysis, proses ini dia akan jana tenaga daripada simpanan glycogen yang ada. Sebab tu kita panggil glycogenolysis. Dia jana balik tenaga kepada anda. Okay? Dan fasa yang ketiga, ini fasa ketiga ni tak sempat dah. Fasa ini gluconeogenesis. Fasa ini fasa yang kritikal lagi. Fasa yang mungkin anda tersesat dalam hutan semalam kot, satu malam. Ini fasa yang tersekat dah. Betul tak? Tapi jangan risau, tak mati pun. Sebab fasa ini, badan kita, dia akan jana lagi tenaga daripada bahan-bahan lain lagi. Simpanan dah habis dah ni. Simpanan yang tadi dah habis dah. Yang jam kereta ni dah tak ada dah. Tapi badan kita akan jana lagi daripada komponen-komponen lain. Tapi habis juga simpanan tu. Jangan risau, kita ada lagi fasa yang keempat. Fasa keempat ini kita panggil ketone bodies oxidate. Kita panggil ketone bodies oxidation, KB. Okay? So fasa ini fasa yang anda terjatuh dalam gurun. Tak ada apa-apa dekat situ. Terdampar dekat gurun pasir Sahara.
Tak ada apa-apa dekat situ. Jangan bimbang, anda tak mati juga lagi. Sebab fasa ini fasa yang mana badan akan guna lagi reserve. Kita akan tengok apa lagi reserve yang ada. Dan akhirnya fasa yang kelima. Fasa kelima mungkin anda terjatuh dalam perigi. Orang tak nampak anda. Menjerit pun tak dengar. Tak boleh nak buat apa dah. Tapi tak mati lagi nak cakap. Maksudnya kalau kita jatuh dalam perigi seminggu, kita tak mati tau. Dan perigi ada air kan. Tak mati lagi. Sebab fasa ini kita ada fatty acids dan juga ketone bodies oxidation. Dia boleh selamatkan kita walaupun kita tak mati. Jadi saya nak tanya anda, melihat begitu banyak fasa yang Allah buat ya, jadi kenapa Allah buat fasa ini begitu banyak step? Nak cakapnya, tak makan tak mati sebenarnya. Tapi manusia ni macam nak mati. Saya tengok tak makan baru 2-3 jam. Macam pelik je kan. Dan saya nak bagi tahu, tak salah dia rasa nak mati itu. Dia rasa tak boleh tahan itu. Sebab dia tak faham apakah konsep penyembuhan. Maksudnya macam ni. Dia cuba nak buat IF. Dia cuba nak buat intermittent fasting. So dia tak boleh tahan sangat-sangat. Jadi saya nak kongsi dengan anda, apabila kita faham apa yang nak kena makan, dia tak akan berlaku fasa you rasa kebuluran yang kronik tu. Walaupun you tak makan. Ini hebat tak? So kita kena buat pemilihan makanan dengan betul. Jadi di luar sana yang Google intermittent fasting, sekali dia turun berat badan, lepas 10 hari dia naik balik. So tak pelik sebab dia tak tahu pun. Sebab kita dah larang makan, tadi saya cakap dah, oat, saya dah larang makan ubi-ubi kentang kan. Sekali dia buat IF, dia makan. Sebab saya notice ada sesetengah orang, saya tak nak sebut nama, dia buat IF, lepas tu dia cakap okey, tempoh dia kalau waktu pagi, dia bagi minum teh kosong atau kopi O kosong. Saya melarang keras benda tu. Sebab apa? Teh kosong, kopi O kosong ada kalori tak? Tak ada. So lagi, sebab dia kata tak boleh gula. Sat lagi korang nanti jadi gemuk. Gula tak boleh. Faham tak? Jadi anda tidak sedar benda tu sebenarnya mengundang kepada, orang kata, balas dendam yang lebih dahsyat. That's why apa yang kita akan buat, kita akan pastikan anda tidak berlaku kelaparan dahsyat. Faham tak? Okay, ini state-state yang kita akan pecahkan. So saya jam dulu, saya akan come back later. Tengok state-state dia ni, apa yang berlaku 20 jam tak makan kan. Okay, dan kita akan melihat ini. Ini yang saya nak share. Okay, glucagon somatostasis tak apa. Saya nak share the next part is about cortisol. This is one of the most, saya rasa, jantung lah yang terpenting yang anda kena faham. Notice ramai orang badan tak gemuk, tapi dia sembab dekat muka. Dengan kata lain, gemuk muka lah. Dengan kata lain, badan kurus, muka Doraemon. Tahu muka Doraemon? Muka bulat macam Doraemon, badan tak besar. Pernah tengok tak orang macam tu? Jadi orang macam ni, tahu tak, boleh tak saya nak bagi tahu satu ayat, mungkin menusuk sikit lah. Orang macam ni biasanya dia ego, dia ingat dia pandai. So dia tak makan banyak lah, sebab dia tahu makan banyak ni gemuk. Dia tahu makan fast food ni gemuk, jadi dia tak makan. So saya dapat tengok, badan tak gemuk pun. Dengan kata lain, dia rasa dia pandai lah, so dia tak makan banyak. That's why dia tak gemuk. Perut tak adalah buncit sangat. Kaki saiz 5 je saiz. Kaki kecil je. Peha, betis tak besar pun, tapi muka Doraemon. So anda boleh relate. Berbunyi macam agak menusuk, tapi saya cakap, that's why saya tak kongsi dalam Facebook Live. Saat lagi kongsi Facebook Live, orang-orang yang muka Doraemon marahlah pula kat saya. Tapi niat saya bukan nak aibkan dia. Niat saya apa? Saya nak kongsi dengan anda rahsia supaya anda tak berlaku begitu. Boleh faham ke? Okay, so what happened is we are going to talk about steroid hormones ini. This is one of the best hormone yang saya rasa saya sangat suka dia, which is called glucocorticoids, or kita panggil dengan kata lain is cortisol. So kalau kita tengok, steroid hormone inilah yang dirembes dari kelenjar adrenals. Adrenal ni dia berada dekat kita punya buah pinggang ya. So dia bertanggungjawab
melaraskan tekanan darah dan juga melaraskan kita punya saluran darah. Dia yang laraskan. Jadi bila sebut melaraskan tekanan darah, so association dia apa? Association dia adalah you panik. Bila kita panik, naik tak darah kita? Bila kita panik ni, so doktor tengok, kenapa darah awak jadi 150? Tak doktor, saya semput tadi sebab tadi saya nak hantar barang kat orang, saya parking kereta, saya tak jumpa, jadi saya lari. Tak apa, duduk dulu sekejap, nanti saya ambil sekejap lagi. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Yes. So that means it associate with your panic. You punya nak marah kat orang. Nak marah kat orang ni naik tak darah? Boleh membawa maut. Jangan main-main. So dengan kata lain, kortisol ini dia terlibat dalam homeostasis. Kalau anda tengok perkataan homeostasis, jangan panik. Homeostasis maksudnya ingat jongkang-jongkit. Ingat tu je. Homeostasis ingat association dia adalah jongkang-jongkit. Apa maksudnya? Dia nak balancekan. So ketika ini kortisol terlibat dalam mengawal paras gula. Time kita tengah marah, kita nak makan ke aiskrim ke? Time kita tengah panik, kita nak pergi cari ke makanan? Time suami kita ada orang lain, kita tengah nak was-was, nak find out siapa ni orang lain yang kacau suami aku. Masa tu you rasa you nak pergi cari nasi tak? Aku rasa kau tak cari nasi, betul tak? So ketika ini you tak akan makan, betul tak? Siapa yang kacau suami aku ni, aku cari sampai jumpa, betul tak? Satu hari you tak makan pun you boleh cari orang itu. Setuju tak? So, and that is the point where your cortisol is telling your body, don't worry, saya akan tolong awak supply energy untuk awak cari siapa yang kacau suami awak. Tengok badan ni hebat kan? Betul tak? So dia tolong kita dengan dia akan masukkan gula dalam sel supaya dia boleh fikir, aku ni nak call siapa dulu? Aku ni nak call ayah dia dulu ke aku nak call mak aku dulu? So you boleh fikir, you nak call siapa dulu sekarang ni? You masih lagi waras walaupun you tak makan. Tapi kalau hari biasa you tak makan, I rasa you dah tak waras. Betul tak? Tapi kalau hari kecemasan, you masih lagi boleh waras. Setuju ke tak? Jadi yang suami, you jangan hairan. Isteri you boleh jadi tiba-tiba jadi detektif yang hebat. Walaupun dia tak makan, you tak bagi apa-apa pun dia boleh. Ketika itu sel otak dia akan sangat hebat ni orang kata. Dan ketika ini juga gluconeogenesis akan dirangsang. Bukan satu hari tak makan. Kalau yang suami, orang kacau suami dia 2-3 hari dia tak makan. Setuju ke tak? Dia tak makan dah, you jangan ajak lah. Ketika ini badan dah habis dah gula punya reserve, dia akan ambil daripada protein daripada badan dia, supply lagi energy dekat dia. So ketika ini orang perempuan akan jadi slim macam anak dara. Kau tak payah cakap lah. Dia memang akan slim. Kau tak payah bagi ubat senaman apa semua, kau tak payah cakap, automatically akan jadi macam Saloma pinggang. Okay, now we are going to talk about, anda boleh lihat di sinilah fat breakdown akan berlaku. Badan dia akan breakdown lemak. Dia kan gemuk kan masa tu kan. Suami dia kan tertengok pula isteri lain. Bukannya nak sangat pun, suami dia bukannya mencari. Tersadung tangga terkena kat perempuan tu. Ya Allah. Dan kebetulan tersadung tangga terkena perempuan. Perempuan tu pula mirip isteri dia 20 tahun lepas. Masya Allah. You faham tak? Orang lelaki ni dia tak mencari pasal. Jadi tolong bagi tahu dekat orang perempuan di luar sana, dia bukan. Lagi orang kata macam tu, dia setuju tak saya nak tanya orang lelaki? Setuju ke tak? Ni kata kau ni menggatal, kau ni mencari perempuan. Tersadung anak tangga. Kau faham tak? Tersadung, terkena. So, apa yang berlaku? Yang suami tu pula kadang-kadang dia tersadung anak tangga, dia pun wow, cantiknya perempuan ni, mirip isteri saya. So dia nampak macam best kan. Tapi dia tak sedar, bila dia dah bawa perempuan tu balik, berlakulah pula tekanan pada si lelaki tadi. Komplikasi lain pula yang timbul pada lelaki tadi, which akan lead kepada stres bagi lelaki tadi.
Ingat boleh bermesra sekejap kan. Sekali bila dah kahwin dengan perempuan tu macam-macam pula masalah. Jadi itulah yang lelaki tadi jadi muka Doraemon. Sebab dia dah tekanan dekat kepala ni. So inilah yang dinamakan Cushing syndrome. Jadi yang perempuan tadi, ini saya cerita association ya. You jangan relate dengan mana-mana yang hidup atau mati, tak ada kaitan ya. Tak ada kaitan. Yang perempuan tadi kan dia stres tadi kan. So dia slim sekejap. Perempuan ni okey, bila dah masuk seminggu 2 minggu dia akan rational balik. Lantak kau lah nak jadi apa? Sebab dia dah tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh tarik suami dia balik, betul tak? Nak bomoh pun tak jadi dah. So dia lantak kau lah nak jadi apa? Kau nak dia, kau ambil dia. Kau ceraikan aku, okay bye. So apa yang terjadi, perempuan ni akan rationalizekan diri dia. Dan setelah dia rationalize, dia pun akan bertenang. Bila dia bertenang, dia makan tak? Dia akan makan balik. Dia makan balik, dan ketika inilah, kalaulah dia ada anak 4 orang, dia kena handle anak dia sendiri. Tekanan tak bagi orang tu? Tekanan. Tipu kalau cakap tak tekanan. So bila dia tekanan, apa yang berlaku, dia pun akan jadi muka Doraemon jugalah. So anda boleh lihat dua-dua akan jadi muka Doraemon. Okay, ini yang dinamakan hypercortisolism. Dengan kata lain, kortisol ni naik mencanak-canak. Dua-dua stres. Yang ini janda anak 4. Yang itu stres nak kena jaga orang muda pula satu hal. Setuju tak? Duit nak kena salur lagi kat anak. Tekanan tak bagi lelaki? Tekanan. Itu yang kalau isap rokok, you nak suruh dia berhenti, jangan mimpi saya cakap. Dan you jangan marah dia kalau dia isap rokok banyak. Because you tak faham apa di sebalik benda tu. Dan saya nak kongsi kepada anda, kepada siapa-siapa yang stres, nak minta tips untuk berhenti rokok dengan bertenang, anda boleh datang berguru. InsyaAllah nak bantu. Tapi saya cakap, if you are serious only. Kalau you main-main tak serius, saya tak nak bagi benda tu. Sebab saya tahu no point bagi. Okay. Dan anda boleh lihat ya, keadaan ini juga berlaku. Stres tadi, you dah jadi muka Doraemon. Ditambah lagi dengan you makan ubat tahan sakit. Dia top up lagi the Doraemonness anda itu. Sebab apa you makan ubat tahan sakit? Sebab apa? Sebab apa? Basuh baju. Yang laki nak keluar pergi kerja, duduk ke office lagi berjam-jam. Betul tak? So, badan you jadi sakit. Bila sakit, you akan ambil ubat tahan sakit. So, keadaan itu akan meningkatkan lagi kortisol. Sebab, saya dah cakap tadi, kortisol adalah hormon yang laraskan kita punya paras gula dan paras tekanan darah. So, apa yang berlaku ialah, bila kita dah sakit, kita akan makan lagi steroid hormon. Steroid punya ubat. So steroid punya ubat, dalam badan ada dah steroid, betul tak? Kita top up lagi steroid kat luar, boleh jadi banyak tak? Sama juga yang insulin, yang kecing manis. Insulin dah ada dalam badan, kau inject pula, makin banyak tak? That's why. So apa yang terjadi, inilah rupa parasnya. Now we are going to see. Tengok this is called Cushing syndrome. Anda boleh tengok, first ialah Central nervous system. Central nervous system ni maknanya masalah saraf. So orang selalu cakap, doktor, saya ada masalah saraf. Doktor pun macam sebenarnya confused nak bagi tahu anda, sebenarnya saraf ni adalah benda yang complicated. You akan ada masalah saraf. Dan you akan ada thin extremities. Kulit you akan menipis. Kulit you menipis, dan bagi perempuan dia tak datang period. Tiba-tiba period tak datang.